Tun M bengang, Parlimen disingkatkan lagi. Ahli Bersatu desak Muhyiddin diambil tindakan. Hilang majoriti, UMNO gesa Mukris letak jawatan. Presiden UMNO PAS dan Bersatu serah SD ganti Mukris. Ahli Dewan pun tak boleh bercakap dalam Dewan. Jadi apa jenis kerajaan ini? Dr. Mahathir Mohamad meluahkan rasa kecewa dan marahnya selepas kerajaan memutuskan sidang Dewan Rakyat akan berlangsung lebih singkat berbanding jadual awal. Kata bekas Perdana Menteri itu, tindakan menyingkatkan sidang berkenaan kepada hanya beberapa jam berbanding sehari mengikut rancangan awal dilihat sebagai cubaan untuk menghalang beliau bercakap. Kata Mahathir, beliau tidak dibenarkan bersuara walaupun atas kapasitinya sebagai ahli Dewan Rakyat. Jangankan sebagai orang ramai, orang awam, ahli Dewan pun tak boleh bercakap dalam Dewan Rakyat. Jadi apa jenis kerajaan ini? Yang mana ahli Dewan tak boleh bercakap? Ada sidang berlangsung pun tak boleh bersuara, sehingga kita menjadi sebuah kerajaan yang sebenarnya tidak sah, katanya dalam kenyataan melalui video yang dibuat naik di media sosial beliau. Terdahulu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Muhammad Arif Mat Yusof memaklumkan pihaknya menerima surat pemakluman daripada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin selaku Ketua Majlis Dewan Rakyat. Menurut Muhammad Arif, Muhyiddin memberitahu kerajaan memutuskan tiada sidang diadakan selepas Yang di-Pertuan Agong menyampaikan titah diraja pada pagi 18 Mei ini. Keputusan itu sekaligus menggagalkan cubaan Mahathir membawa usul tidak percaya terhadap Muhyiddin. Usul berkenaan sebelum ini diterima oleh Muhammad Arif. Beliau memberitahu katanya keputusan itu dibuat kerajaan disebabkan penularan wabak COVID-19 di negara yang masih belum reda sepenuhnya. Asalnya kerajaan menetapkan sidang Dewan Rakyat berkenaan yang pertama sejak Kerajaan Perikatan Nasional dibentuk diadakan selama sehari. Dengan keputusan terbaru itu, sidang akan ditangguhkan selepas Agong menyampaikan titah diraja. Kata Mahathir, biasanya selepas Agong menyampaikan titah, ia akan dibahaskan dan kemudian diundi untuk diterima. Namun katanya, dengan ketetapan terbaru itu, kelaziman berkenaan tidak lagi berlaku. Justru kata ahli Parlimen Langkawi itu, perjalanan Dewan sebegitu tidak menepati syarat yang sepatutnya. Sekarang saya diberitahu, walaupun Speaker bersetuju untuk saya membawa suatu usul tidak percaya terhadap Muhyiddin, sekarang kita tak boleh membahaskannya pada satu hari itu. Usul-usul kerajaan juga tidak akan dikemukakan. Jadi, apa dia mesyuarat ini? Untuk kita cuma dengar ucapan kerajaan melalui Yang di-Pertuan Agong. Ini bukan mesyuarat Parlimen dan kita lambat-lambatkan persidangan ini. Apabila kita minta untuk diadakan sidang Dewan, 8 hari pun tak diberi, katanya lagi. Tambah Mahathir, jika tiada sidang Parlimen diadakan secara rasmi selepas 60 hari selepas kali terakhir ia diadakan, maka penubuhan kerajaan yang berkenaan tidak menepati undang-undang. Bagaimanapun katanya, terpulang kepada pakar perundangan untuk menentukan sama ada sidang sehari dilakukan Kerajaan Perikatan Nasional pada 18 Mei ini sah mengikut peraturan. Sementara itu, seorang peguam, Rafiq Rashid Ali, berpendapat hujah Mahathir itu adalah tepat dari segi perundangan. Katanya apabila seorang Ketua Majlis Dewan Rakyat menggunakan peraturan 11/2 dan 15/2 Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat hanya selepas beliau mengetahui wujud undi tidak percaya terhadapnya, maka secara langsung bermaksud Perdana Menteri terbabit mengelak daripada undi tidak percaya. Justru secara automatik, Perdana Menteri sudah tahu dia tidak ada cukup bilangan majoriti ahli Dewan Rakyat, katanya dalam kenyataan berasingan. Menurut Rafiq lagi, Malaysia mencontohi model sistem Parlimen Westminster dan sesebuah kerajaan mesti mendapat kepercayaan bagi menjadi pentadbir. Dengan menolak untuk menghadapi ujian berkenaan, Perdana Menteri dianggap tidak mendapat sokongan majoriti, katanya. Sekurang-kurangnya 15 pemimpin dan ahli bersatu menulis surat kepada lembaga disiplin bagi mendesak tindakan diambil terhadap Presiden Muhyiddin Yassin kerana mengumumkan keluar daripada Pakatan Harapan tanpa persetujuan parti itu. Ini berikutan laporan berita mengenai rakaman audio yang bocor di mana suara mirip Muhyiddin didengar memberitahu Majlis Tertinggi Bersatu agar memberi mandat kepada pengerusi parti Dr. Mahathir Mohamad untuk memutuskan sama ada parti itu perlu meninggalkan Pakatan Harapan
atau sebaliknya. Kalau mungkin wajar dan sabar dan hari ini kalau boleh kita tamatkan mesyuarat pada dasar lepas itu kita bagi mandat ke doktor. Ahli akar umbi juga mendakwa Muhyiddin menawarkan dirinya sebagai calon Perdana Menteri setelah Majlis Tertinggi memutuskan pada 24 Februari untuk meneruskan sokongan kepada Mahathir yang mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada hari yang sama. Dalam surat-surat yang dilihat oleh Malaysia Kini, mereka mengatakan Muhyiddin telah melanggar Perlembagaan Parti dan Polisi Asal Bersatu sejak penubuhannya untuk bersama menganggotai Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-14 dan PRU seterusnya. Menurut mereka, keputusan bersatu keluar daripada Pakatan Harapan untuk bergabung dengan Perikatan Nasional dibuat tanpa pengesahan dan kebenaran majoriti ahli majlis pimpinan tertinggi. Beliau mengambil tindakan tidak sah untuk bergabung dengan Parti Barisan Nasional dan PAS bagi tujuan penubuhan Kerajaan Persekutuan mulai 1 Mac 2020 yang bercanggah dengan polisi asal Parti Bersatu semasa penubuhan untuk bersama-sama menganggotai Pakatan Harapan dalam perjuangan PRU14 dan mewujudkan Kerajaan Persekutuan bersama Pakatan Harapan. Kami amat berharap agar tindakan disiplin berkaitan perenggan 2 di atas akan dimulakan oleh pihak lembaga disiplin pada kadar segera kerana ia keingkaran beliau terhadap peruntukan perlembagaan dan polisi parti yang sah selama ini, tegasnya. Ketika dihubungi Timbalan Ketua Bersatu Kedah, Anwar Abdul Hamid dan Ahli Bersatu dari Kota Melaka, Ahmad Faisal Muhammad Yunus mengesahkan mereka telah membuat aduan terhadap Muhyiddin. Saya mengirim surat melalui pos laju ke markas parti dan salinan PDF atau soft copy kepada kaki tangan parti. Rakaman audio menunjukkan Muhyiddin mengatakan dia akan membiarkan Mahathir membuat keputusan, tetapi dia berbohong kepada majlis tertinggi apabila dia bertindak sebaliknya, kata Anwar. Katanya, lembaga disiplin mesti memanggil Muhyiddin kerana ini merupakan hal yang sangat serius. Ini merupakan surat kedua yang dikemukakan Anwar. Beliau merupakan salah seorang daripada 6 pemimpin bersatu yang mahukan siasatan terhadap mereka yang meminta mesyuarat majlis tertinggi diadakan pada 11 Mei lalu. Mesyuarat itu kemudian ditangguhkan, dijadualkan diadakan tanpa kehadiran Mahathir dan timbalan presidennya, Mukhris Mahathir. Bersatu berpecah antara kumpulan menyokong Muhyiddin selaku presiden dan penyokong Mahathir yang juga pengerusi parti itu. Kem Muhyiddin mahu tindakan terhadap Mahathir dan Mukhris berikutan kritikan terbuka mereka terhadap keputusan Muhyiddin meninggalkan Pakatan Harapan dan menjalin kerjasama dengan UMNO, PAS dan lain-lain parti. Timbalan Presiden Bersatu Mukhris Mahathir disaran supaya melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar Kedah kerana beliau sudah kehilangan majoriti untuk terus menerajui pentadbiran negeri itu. Naib Presiden UMNO Mazhir Khalid berkata, itu langkah terbaik yang perlu diambil Mukhris demi kelangsungan pentadbiran kerajaan negeri serta tidak menyusahkan banyak pihak. Sepatutnya dengan tidak menyusahkan banyak pihak, termasuk istana, beliau meletak jawatan terlebih dahulu. Kalau dia Mukhris masih ada ahli majoriti yang cukup, dia boleh terus kekal sebagai Menteri Besar. Namun kalau tak cukup majoriti, sepatutnya letak jawatan, kata Mazhir yang juga bekas Menteri Besar Kedah kepada Malaysia Kini. Semalam Mukhris mempertahankan yang beliau masih Menteri Besar Kedah walaupun pembangkang mendakwa beliau telah hilang sokongan majoriti dalam Dewan Undangan Negeri. Saya masih lagi Menteri Besar dan kerajaan masih lagi wujud. Suasana politik di Kedah masih lagi terkawal. Saya masih lagi Menteri Besar dan kerajaan masih lagi wujud. Maka tidak benarlah dakwaan dari mana-mana pihak bahawa kerajaan ini telah jatuh semalam, katanya dalam sidang media di Wisma Darul Aman, Kedah. Mukhris yang juga adun jelun berkata, terdapat prosedur yang perlu diikut untuk menukar kerajaan. Pakatan Harapan Kedah dan Mukhris hilang majoriti selepas adun sidam dan Dunas mengumumkan keluar PKR dan menyokong kepimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Susulan perkembangan itu, PAS Kedah mengumumkan Perikatan Nasional mempunyai majoriti mudah serta mendapat sokongan 4 adun bersatu untuk menubuhkan kerajaan baru. Untuk rekod, ini kali kedua kedudukan Mukhris sebagai Menteri Besar tergugat. Kali pertama berlaku ketika beliau bersama UMNO. Krisis dalaman UMNO membabitkan Mukhris dan kepimpinan utama ketika itu menyaksikan beliau meletakkan jawatan Menteri Besar Kedah pada 3 Februari 2016. Mengulas lanjut, Mazhir berkata, beliau yakin pihak istana, khususnya Sultan, mempunyai jalan penyelesaian terbaik bagi merungkai kemelut berkenaan. Bahkan katanya, ia bukan kali pertama Kedah berdepan dengan krisis politik sedemikian rupa. Isu Kedah ini bukanlah kali pertama berlaku dan ia boleh diselesaikan
dengan kebijaksanaan pihak istana. Saya yakin dalam isu ini, pihak istana khususnya Tuanku Sultan mempunyai kebijaksanaan dalam mencari jalan terbaik bagi menyelesaikan krisis ini, katanya. 23 akuan berkanun atau SD daripada Adun Kedah sudah dipersembahkan kepada Sultan Kedah, Sultan Salihuddin Sultan Badlishah dengan mencadangkan calon baru Menteri Besar negeri itu, kata Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan. Kata Taqiyuddin, SD berkenaan diserahkan ketika Presiden UMNO PAS No. 1 menghadap Sultan Salihuddin di Kuala Lumpur. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu lagi, beliau turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka memaklumkan kepada Sultan bahawa ketiga-tiga parti bersetuju dengan calon yang dinamakan dalam SD berkenaan bagi menggantikan Mukris Mahathir sebagai Menteri Besar Kedah, katanya seperti dipetik The Star Online. Menurut Taqiyuddin, pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana mesra. Beliau menambah, langkah menggantikan Menteri Besar melalui serahan SD kepada Sultan diambil kerana ia dianggap lebih wajar berbanding menggunakan kaedah undi tidak percaya di Dewan Undangan Negeri Kedah. Menurut laporan berkenaan, pertemuan tersebut berlangsung kira-kira sejam selepas Mukris mengumumkan beliau masih Menteri Besar Kedah yang sah. Sebelum ini, Perikatan Nasional Kedah mendakwa sedang bersedia dengan 23 tanda tangan SD termasuk daripada 4 adun bersatu untuk membentuk kerajaan baru di negeri itu. Sumber PAS Kedah berkata, kini cuma menunggu langkah selanjutnya untuk mengambil alih kerajaan negeri daripada Pakatan Harapan. Semua 23 adun termasuk 4 adun bersatu sudah tanda tangan SD. Sekarang tunggu pihak wakil kerajaan negeri menghadap Tuanku Sultan untuk makluman perkembangan semasa, katanya kepada Malaysia Kini. Menurut sumber lagi, pembangkang kini menunggu lampu hijau untuk mengemukakannya kepada pihak istana. Sebelum ini, media melaporkan Perikatan Nasional Kedah mendakwa mempunyai majoriti yang cukup untuk mengambil alih kerajaan Kedah sekaligus menumbangkan Pakatan Harapan yang diketuai Mukris Mahathir. Ia susulan pengumuman 2 adun PKR yang bertindak keluar parti dan menyatakan sokongan kepada kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin. Malah beberapa adun bersatu Kedah turut menyatakan kesediaan untuk memberi sokongan kepada pembentukan kerajaan baru yang akan diketuai oleh PAS. Bagaimanapun, Mukris dalam sidang media menegaskan beliau masih memegang jawatan Menteri Besar Kedah memandangkan tiada pemakluman rasmi dibuat termasuk kepada pihak istana. Sebagai rekod, Kerajaan Perikatan Nasional Kedah dijangka diisi dengan kekuatan 15 kerusi DUN bilik PAS, 2 kerusi Barisan Nasional, 2 kerusi bekas adun PKR dan 4 adun bersatu. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.